Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan juga penonton. Pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang mungkin berat dan mungkin sensitif, tetapi kita akan sembang secara santai. Jadi sebelum tu saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Mas Idiana dan hari ini kita akan bincang pasal racun dari dalam. Racun dari dalam, satu perkataan yang membunuh. Jadi apa yang dimaksudkan racun dari dalam itu? Pernah tak anda semua terdengar perkataan quotes ataupun kata yang mengatakan kita boleh memilih kawan, tapi kita tidak boleh pilih keluarga sendiri. Kita tidak ada peluang untuk memilih keluarga. So, hari ini saya akan bincangkan tentang apa itu keluarga toksik. Apa yang anda faham dengan keluarga toksik? Toksik itu apa? Toksik itu satu benda yang berbahaya, satu benda yang memudaratkan kita, dan satu benda yang akan memberi impak yang negatif pada kita. Dalam erti kata lain, toksik itu adalah racun. Dan hari ini kita akan cerita pasal racun dalam keluarga kita. Toxic family. Toxic family ni selalunya kita akan memperlihatkan pada keluarga yang kita nampak macam bahagia, kita nampak macam sempurna, tapi sebenarnya keluarga ini bermasalah. Dan saya boleh andaikan 80% masyarakat kita pada hari ini menghadapi konflik yang sama, iaitu keluarga toksik, yang di mana nampak indah dari luar tetapi sebenarnya ada masalah di dalam. So, keluarga toksik ni juga dia merupakan satu suasana yang tak sihat dari segi mental dan fizikal. Kenapa tak sihat? Sebab dia tidak memberi aura yang positif dalam keluarga itu. Dalam terma counselling, keluarga toksik ni dilabelkan sebagai dysfunctional family. Dysfunctional family ialah family yang tidak berfungsi. Family berfungsi. Anda mungkin ingat benda ni macam remeh, benda ni macam tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya setiap ahli keluarga yang berada dalam organisasi ataupun sistem keluarga itu, mereka mempunyai peranan-peranan yang tersendiri. Sebagai contoh, ibu. Apa peranan ibu? Ibu berperanan untuk menjaga, mengurus keluarga, memberi memberi perlindungan dari segi pembelajaran. Ayah, apa peranan dia? Even anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya juga mempunyai peranan masing-masing. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, apa yang berlaku pada kita sekarang ni adalah kita sebagai ahli keluarga tidak mampu untuk berperanan seperti yang wajar yang kita buat. Jadi kesan dia, kebanyakan keluarga yang dysfunctional ni, dia akan memberi impak kepada anak dia sebenarnya. Apa impak tu? Nanti kita bincangkan, okey? So sekarang ni saya nak share apa tanda-tanda keluarga toksik ni. Macam mana kita nak tahu keluarga kita ni keluarga toksik ni? Dan kalau keluarga kita keluarga toksik adalah, adakah keluarga kita ni dalam keadaan bahaya? Dia ada dua jawapan sebenarnya, ya ataupun tidak. Maksudnya, ya, keluarga kita toksik, tapi tak semestinya keluarga toksik keluarga yang berbahaya. Dia berbalik kepada ahlinya sendiri, macam mana dia menghadapi, macam mana dia cuba untuk menyempurnakan
family dia tu. So first kita akan cakap, kita akan bagi contoh lah tanda-tanda keluarga toksik ni. Tanda-tanda yang pertama, dalam sebuah keluarga tu, contohnya dia pergi bercuti, tapi sepanjang percutian dia tu ada je benda yang tak betul. Bergaduh dengan pasangan, marah anak-anak, dia akan berada dalam tekanan walaupun dia mengisi masa dengan family dia, tapi dia masih berada dalam tekanan. Yang kedua ialah rumah yang besar tapi sunyi. Apa yang maksudnya ialah dalam sistem keluarga tu, mereka semua tidak menjalankan peranan mereka dan mereka semua membuat hal masing-masing. Ini pun boleh menjadikan sesebuah keluarga itu sebagai keluarga toksik juga. Apabila semua orang tidak berfungsi dan dia membuatkan kita tak ada apa-apa communication, dan itu akan terjadinya keluarga toksik. Yang ketiga ialah balas-membalas perbuatan pasangan. Keluarga toksik ni, kalau contoh kalau sekarang ni banyak isu curang kan. Contohnya kalau pasangan kita curang, adakah kita nak curang balik? So kalau orang tu berada dalam keluarga toksik, dia akan curang balik. Dia akan curang dengan orang lain. Dia akan balas perbuatan apa yang dia terima. Jadi itu adalah salah satu tanda-tanda keluarga toksik. Dan yang keempat ialah orang yang selalu bercakap buruk tentang keluarga-keluarga lain, keluarga mertua, keluarga ipar. So ini pun salah satu simptom keluarga itu ialah keluarga toksik. Kenapa? Sebab keluarga itu, ahli dalam keluarga itu tidak menghormati keluarga lain. Jadi apabila dia tidak menghormati, dia akan mengaibkan, dan ini akan mencetuskan perbalahan. Okey, yang kelima ialah keluarga yang solatnya tidak tinggal tetapi dia tidak berjemaah. Macam mana tu? Keluarga yang solat tak tinggal dan tak berjemaah ni maksudnya keluarga ini menjalankan ibadah dengan biasa. Semua ahli keluarga sembahyang 5 waktu, tetapi mereka tidak berjemaah. Jadi apa kepentingan berjemaah tu pada asalnya? Adalah untuk mengeratkan silaturahim. Tapi apabila keluarga itu tidak berjemaah, tidak mengamalkan sistem berjemaah ni dalam solat, tidaklah semua ataupun tidak pernah mengamalkan, jadi benda ini akan membuatkan keluarga itu menjadi keluarga toksik. Contoh selalunya kita dengar bila ajak, jom kita pergi sembahyang, dulu, macam tu. Itu adalah salah satulah tanda-tanda simptom keluarga itu adalah keluarga toksik. Yang seterusnya ialah keluarga ni dia tidak boleh menerima teguran dan tidak boleh menerima nasihat daripada keluarga lain. So bagi keluarga ni, tak kira lah mak, ayah ataupun anak-anak, dia merasakan family dia dah sempurna. Dia merasakan family dia tidak bermasalah, dan dia merasakan orang lain yang salah. Jadi bila dia rasa dia betul, itu juga salah satu simptom lah keluarga itu mungkin keluarga toksik. So seterusnya saya nak cerita pasal sifat toksik yang ada pada perhubungan suami isteri. Okey, apa sifat-sifat yang membuatkan antara suami dan isteri ini akan menjadi salah seorang akan menjadi seorang yang toksik? Yang pertama ialah pasangan yang sengaja jauhkan hubungan kita dengan rakan dan keluarga.
Ada sesetengah pasangan ni, dia tak boleh tengok kita rapat dengan keluarga, tak boleh tengok kita berkawan dengan kawan. Dia lebih suka kita tinggal dengan dia, segala aktiviti yang lakukan adalah bersama dia. Dia tidak membenarkan kita bersosial dengan kawan-kawan maupun dengan keluarga sendiri. Itu mungkinlah salah satu faktor ataupun sifat pasangan toksik. Yang kedua ialah pasangan kita ni sentiasa mengkritik apa tindakan kita. Pasangan yang selalu mengkritik ni sebenarnya dia merasakan yang dia betul. Dia merasakan yang dia tidak buat salah. Jadi dia akan kritik atas tindakan kita tanpa memahami ataupun tanpa mendengar penjelasan tentang apa yang kita lakukan. Jadi ini pun salah satu sifat dalam hubungan suami isteri yang toksik. Dan yang seterusnya, yang ketiga, ialah pasangan yang gemar mengugut. Kadang-kadang benda ni sangat general dan selalu berlaku bila kita nak buat something, pasangan kita akan ugut kita. Buatlah, nanti saya ceraikan awak, ataupun awak ni isteri dahaga, suami yang dahaga, macam tu. Jadi benda-benda yang macam ni, yang mengugut ni, sebenarnya dia memberi toksik. Toksik tu ialah racun kan. Macam saya cakap tadi, toksik adalah racun. Kenapa dia memberi toksik kepada hubungan suami isteri tu? Ialah apabila banyak kali ugutan demi ugutan diberikan kepada pasangan akan ada satu point dia akan ada rasa give up, dia akan rasa marah, dan benda itu akan mengundang kepada perbalahan. So bila jadi perbalahan, automatically keluarga itu akan jadi keluarganya toksik lah. Dan yang seterusnya, sifat yang ada pada sifat yang toksiknya dalam hubungan suami isteri ialah pasangan tu suka mengawal kita dari segi keuangan, suka mengawal dari segi perbuatan, suka mengawal dari segi pergerakan. Dia dalam erti kata lain, dia conquer kita. So ini mungkin pada mulanya kita akan merasakan benda tu sweet, benda tu touch, sebab dia sayang kita. Tapi lama kelamaan sifat itu menjadi sifat yang toksik, disebabkan kita tidak boleh melakukan perkara yang atas kemahuan kita. Kita hanya menurut saja cakap pasangan kita. So kita akan rasa tak ada confident level lah. Okey, kesan-kesan dia, yang pertama, anak-anak lah. Obviously anak-anak ni dia akan cenderung untuk mengikut tingkah laku ibu bapa mereka apabila mereka membina keluarga di masa hadapan. So kalau ibu bapa mereka ni adalah ibu bapa yang toksik, yang kontrol anak-anak, yang suka gelakkan anak-anak atau mempersendakan anak-anak, so anak-anak akan lakukan benda yang sama kepada anak mereka, dan benda ni akan berlarutan dan ia akan jadi satu rantaian keluarga yang tidak sihat. Yang kedua ialah dia akan dalam keluarga itu, bila ada salah seorangnya adalah seorang toksik, apabila keluarga itu ialah keluarga toksik, maka kesan dia ialah dia sukar untuk menilai diri dari sudut positif. Maksudnya dia ada masalah trust issue, dia tidak percaya, dia akan rasa down, dia akan rasa tak yakin sebab banyak benda yang dibuat dalam keluarganya telah disekat.
Dan yang ketiga kesannya ialah gemar menyangkal emosi yang ada pada dirinya, iaitu bila dia berada dalam keluarga toksik, macam dia tidak confident, dia tidak percayakan diri dia. Jadi apabila dia merasa sedih ataupun dia merasa macam diri dia down ke, dia akan lebih macam yalah tu, ini adalah nasib aku. So itu adalah dia menyangkal emosi dia. So itu sedikit sebanyak tentang keluarga toksik ni. Jadi macam mana kita nak bangkitkan ataupun macam mana kita nak keluar daripada keluarga toksik ni? Ada beberapa cara. Pertama ialah kita jangan berdendam. Okey, bila kita berada dalam situasi keluarga toksik ni, apabila kita sedar yang kita berada dalam keluarga toksik, benda yang pertama yang kita perlu lakukan adalah jangan berdendam. Maksudnya apabila kita dilayan sebagai kita, contohnya kalau kita adalah mangsa, jadi kita jangan berdendam dengan orang yang kontrol kita tu. Kita tak boleh berdendam, sebab jika kita berdendam, kita akan ikut sama macam dia. Kita akan menjadi keluarga toksik juga. Kita akan membina keluarga toksik juga. Jadi adalah lebih bagus kita tidak kita divertkan dendam itu kepada berbakti dengan family. Walaupun kita dibesarkan dalam family yang toksik, tapi tak bermaksud yang kita kena balas dengan perkara yang mereka buat kepada kita. Kita boleh balas dengan kebaikan, kita boleh balas dengan berbakti. Dan dengan ini, bila kita balas dengan benda-benda yang positif, nescaya keluarga itu akan kembali positif dan sedikit sebanyak toksik itu akan hilang. Yang seterusnya, kalau kita berdepan dengan keluarga toksik ni, ini adalah solution secara melibatkan orang luar lah, iaitu kita boleh jumpa dengan kaunselor, kita boleh bincang dengan kaunselor tentang masalah kita. Sebab kadang-kadang kebanyakannya, terutama anak-anak lah, apabila mereka berdepan dengan keluarga toksik ini, mereka tidak tahu bagaimana untuk handle the situation. Dan apabila mereka tak boleh handle situation itu, mereka akan simpan, dan diorang akan menjurus kepada kemurungan, depression, dan mungkin boleh menghadapi masalah mental. So salah satu sebabnya kita kena berbincang dengan kaunselor, kita kena jumpa kaunselor, bukan sebab kita ini gila ataupun kita ini mania, tapi sebab kita perlukan seseorang yang boleh memberi celik akal kepada kita untuk membuat sesuatu keputusan. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Ada banyak lagi tentang keluarga toksik yang saya nak kongsikan, tapi saya rasa cukup untuk hari ini. Kalau ada sebarang pertanyaan tentang topik kita hari ini, boleh isikan di ruang komen, boleh like, boleh share. Kita jumpa lagi di masa hadapan, dan terima kasih kerana sudi mendengar celoteh saya hari ini, dan Assalamualaikum.